Tujuan sidang akhbar ini lakukan adalah untuk menjawab di mana pihak gerakan dan MCA diwakili oleh Datuk Teng Hock Nam dan Timbalan Siasat Agung MCA Lau Chu Yong di mana tidak mahu meminta maaf terhadap Perkasa dan Tun Dr. Mahathir. Dalam kata erti ini, kita menghormati apa pendirian mereka. Kerana bagi kita di Perkasa, kita nak membagi tahu sebenarnya mereka tidak mewakili suara gerakan dan suara MCA keseluruhan. Pasal saya dah tanya, grassroots di gerakan MCA tidak semua yang menyokong mereka. Tetapi kita ingin menyatakan di sini secara nyata dan jelas bahawanya kedua-dua pemimpin gerakan dan MCA ini adalah buta daripada segi perlembagaan. Mereka tidak memahami perlembagaan negara. Atas dasar itu, Perkasa mengambil satu inisiatif, iaitu kami di Perkasa ingin menerangkan kepada mereka, ingin membuktikan kepada mereka apa yang diperjuangkan oleh Perkasa tidak sama sekali berhaluan kiri, resis dan perkauman. Oleh itu kami akan memberi sumbangan terhadap MCA dan gerakan khususnya kepada dua-dua pemimpin ini buku perlembagaan persekutuan dalam bahasa Malaysia untuk memahami perlembagaan negara. Kerana perjuangan Perkasa adalah untuk mempertahankan perlembagaan negara dan fasal-fasal yang termaktub dalamnya. Jika mereka tidak memahami, kita ingin mencelikkan mereka untuk mereka fahami bahawa perlembagaan negara termaktub apa yang telah diperjuangkan oleh Perkasa. Ini kami nak bagi khusus kepada kedua-dua mereka. Dan oleh itu, dan menjadi tanggungjawab Perkasa, kami rasakan mungkin ramai warga negara kita tidak memahami perlembagaan. Satu inisiatif kami akan mulakan satu tabung kutipan derma seluruh negara untuk mendapat kutipan terbanyak untuk membeli buku perlembagaan persekutuan dan akan kami edarkan kepada parti-parti komponen yang tidak memahami perlembagaan negara seperti MCA dan gerakan. Ini satu tindakan untuk memberitahu mereka apa itu perjuangan Perkasa. Kami tidak marah dan tidak apa, kami cuma nak mencelikkan mereka yang tidak memahami apa yang diperjuangkan oleh Perkasa. Mana tindakan kami secara profesional menunjukkan kami menghormati mereka juga kerana mereka buta daripada segi perlembagaan, kami ingin mencelikkan mereka. Tetapi di sini benda yang begitu memarahi kami bukan terhadap gerakan dan MCA. Yang lebih teruk hari ini adalah tindakan kapal Sing. Kapal Sing telah menghina perlembagaan 153. Dengan ini saya ingin isytiharkan Perkasa, khususnya Wira Perkasa seluruh negara dan tindakan kepada tiap-tiap warga negara Malaysia bertanggungjawab untuk pertahankan perlembagaan negara akan mengambil tindakan, dan saya menyeru seluruh warga negara Malaysia untuk membuat laporan polis terhadap kapal Sing. Kerana kapal Sing telah bersentuh untuk mempertikaikan perlembagaan 153. Beliau tidak layak digelar pemimpin negara. Kerana kalau macam MCA dan gerakan, mereka tidak memahami perlembagaan. Tetapi nyata kapal Sing seorang peguam seharusnya memahami perlembagaan negara. Dalam arti kata ini, kapal Sing tidak layak digelar pemimpin dalam negara kerana tidak menghormati perlembagaan negara. Nyata dan jelas, saya mahu seluruh warga negara Malaysia, tidak kira bangsa, agama, kaum, partisan politik, opposition ataupun kerajaan, membuat satu tindakan undang-undang terhadap beliau. Perkara ini harus dilakukan semerta-merta. Dengan ini saya ingin isytiharkan besok gerakan seluruh negara oleh Wira Perkasa seluruh negara akan membuat laporan polis terhadap kapal Sing. Dan di sini juga kami minta semua warga negara Malaysia membuat perkara sama kerana kita menyayangi perlembagaan negara di mana perlembagaan negara adalah batu asas kukuh negara kita sejak 52 tahun. Kalau mereka tidak faham, kita akan menerangkan. Seperti kedua pemimpin daripada gerakan MCA, mereka tidak faham. Kita faham masalah mereka, mereka tidak faham. Jadi kami ambil pendekatan untuk memberi mereka buku perlembagaan untuk mereka memahami dan celik pada perlembagaan. Tetapi kepada kapal Sing ni seorang peguam yang seharusnya memahami perlembagaan negara. Seorang peguam yang boleh kata seasonal lawyer yang telah lama berkecimpung dalam arena undang-undang. Satunya memahami perlembagaan negara. Dalam arti kata ini adalah satu penghinaan. Apabila melakukan penghinaan, bagi saya beliau tidak layak memimpin di negara kita walaupun di pihak pembangkang. Dalam arti kata ini, pembangkang ataupun kerajaan, kedua-dua buah pihak harus memegang kepada perlembagaan negara. Perkasa khususnya mempertahankan perlembagaan negara.
Bila kita mempertahankan perlembagaan negara, ia tidak dikonsider rasis, perkauman dan haluan kanan. Kami hanya mempertahankan perlembagaan negara yang termaktub dalam perlembagaan negara. Soalan kepada mereka tidak faham, jika mereka tidak faham apa yang diperjuangkan, kami akan edarkan perlembagaan negara kepada mereka. Tetapi kapal Sing ini seharusnya kita mengambil tindakan kerana beliau tidak layak menjadi pemimpin dalam negara. Kerana beliau sama sekali tidak menghormati perlembagaan negara. Saya menyeru keseluruhan warga negara Malaysia untuk mengambil tindakan serta-merta dan membuat laporan polis terhadap kapal Sing kerana beliau mencabar dan memain dengan hak dan martabat perlembagaan negara. Ini adalah mengganggu gugat keamanan negara. Kapal Sing mengganggu gugat keamanan negara. Seharusnya beliau, walaupun daripada pihak pembangkang ataupun pihak kerajaan, sebagai warga negara Malaysia harus mempertahankan perlembagaan negara. Sebagai contoh, rakan-rakan, I think everybody is our tanggungjawab to protect the Constitution of Malaysia. Tanggungjawab warga negara. If they don't protect the perlembagaan, they don't respect the perlembagaan, they try to play with the perlembagaan, they are not qualified to be a leader in this country. Sebagai kalau orang yang benar-benar memahami konteks Satu Malaysia adalah gagasan Satu Malaysia berlandaskan perlembagaan negara. That means the perlembagaan negara is what in the gagasan Satu Malaysia. Tetapi kalau mereka tidak memahami gagasan Satu Malaysia secara mendalam dan tidak memahami perlembagaan negara, apa guna mereka berbicara tentang Satu Malaysia? Kerana mereka dua ni, saya cakap terus terang, saya kata bagi saya, mereka ada dua pemimpin daripada gerakan MCA yang kami hormati, tetapi mereka tidak celik dalam perlembagaan. Oleh itu, kami ingin membuka mata mereka untuk memahami balik konsep ini dengan memberi mereka buku perlembagaan negara untuk mereka fahami apa itu perlembagaan negara, dan perlembagaan negara adalah berlandasan gagasan Satu Malaysia. Because banyak orang bila cakap gagasan Satu Malaysia, sama rata, sama saja. Tetapi they have to understand what is gagasan Satu Malaysia. When you understand gagasan Satu Malaysia is based on the perlembagaan negara. We must respect the Constitution of Malaysia. Lagi satu, kapal Sing menanyakan bila hak-hak orang Melayu, hak keistimewaan orang Melayu akan ditamatkan. Dalam arti kata ini, lihat pada perlembagaan negara. Lihat pada perlembagaan negara based on the Constitution of Malaysia. Ia termaktub. Is our right. Adakah mempertahankan perlembagaan negara oleh warga negara yang prihatin seperti Perkasa dan seluruh warga negara Malaysia dianggap rasis, perkauman dan menyalahi undang-undang? Dan kita tidak pernah minta lebih. Apa yang kami mahu mempertahankan hak yang termaktub dalam perlembagaan. Kami tidak minta lebih. Kita tidak pernah minta hak mereka, tetapi mereka mesti menghormati hak-hak termaktub dalam perlembagaan, hak kaum bumi putera di negara. Tetapi kapal Sing ini bermain dengan api, mengganggu gugat satu perkara dalam negara. Padahal beliau seorang peguam, seharusnya faham perlembagaan negara. Mempertikaikan perlembagaan negara. You are the warga negara Malaysia, am I right? You respect Malaysian citizenship, you right? Yes or no? Do you understand perlembagaan negara? Yes. You will protect yourself to protect the perlembagaan negara, right? Betul, kita semua wajib. I will protect, you will protect. Everybody supposed to protect perlembagaan negara. Semua warga negara. Because when we protect perlembagaan negara, then when our country going to be strong. One voice, one word, one unity, one team. Based on one Malaysia, but must based on Constitution of Malaysia, perlembagaan negara. Kapal Sing is a senior lawyer. A senior lawyer supposed to understand the law. In gerakan, these two leaders, for us, we think in a good way. Maybe they don't understand, we educate them. Kalau mereka tidak faham, mereka tidak celik dan tidak memahami perlembagaan, kita mengambil satu inisiatif yang bijak. Kita akan educate them tentang perlembagaan. Kita ajar mereka perlembagaan. Kalau mereka tak tahu. Dan ambil satu inisiatif dan kita rasakan ramai warga negara tidak faham perlembagaan, kita sedang mulakan tabung untuk kutipan seluruh negara untuk beli buku perlembagaan dan kita bagi kepada rakyat fahami perlembagaan negara.